Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar sejarah tingkatan 5, bab 2 iaitu perlembagaan persekutuan. Hari ini cikgu juga akan memilih topik 1.2 iaitu latar belakang sejarah pembentukan persekutuan. Sebelum tu cikgu nak tanya murid-murid, apa itu perlembagaan persekutuan? Okey, cikgu jelaskan di sini ya. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang bertulis yang menjadi teras pemerintahan bagi sesebuah negara. Perlembagaan digubal berdasarkan Undang-Undang Negeri Melayu. Terdapat tambahan unsur baru yang menjadikan perlembagaan mempunyai ciri tradisional dan moden. Ini menunjukkan bahawa perlembagaan kita menjadi lebih unik. Perlembagaan persekutuan dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957 mengikut tarikh kemerdekaan negara kita. Perlembagaan pernah dipinda untuk disesuaikan dengan keperluan negara. Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk kita iaitu 1.2 latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Dalam tajuk ini, anak-anak perlu mengetahui tentang kronologi perlembagaan persekutuan Tanah Melayu. Cikgu terangkan lagi sekali, apakah yang dikatakan dengan perlembagaan? Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi teras pemerintahan kepada sesebuah negara. Okey, kita selusuri sejarah perlembagaan persekutuan negara kita yang bermula sebelum kedatangan British, di mana negara kita diperintah secara pemerintahan beraja. Ini bermaksud raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan tersendiri. Contohnya, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Semasa kedatangan British, raja terus diterima sebagai raja yang berdaulat. Manakala selepas merdeka, negara kita mempunyai perlembagaan sendiri iaitu perlembagaan persekutuan. Okey murid-murid, asas perlembagaan negara kita berdasarkan dua iaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris yang disesuaikan dengan nilai-nilai tempatan. Okey, kita lihat Undang-Undang Negeri Melayu, di mana raja diangkat sebagai pemerintah tertinggi. Rakyat memberikan ketaksetiaan yang tidak berbelah bagi. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja itu sendiri. Okey, sebelum kedatangan Barat, sebenarnya undang-undang ini telah menjadi asas kepada perlembagaan negeri-negeri Melayu. Ia menjadi panduan serta kawalan kepada raja untuk memerintah sesebuah kerajaan. Undang-undang Melayu ini mengalami perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat semasa. Kemudiannya muncul Undang-Undang Barat pada awal abad ke-19. Contoh undang-undang yang muncul iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini muncul pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat juga contoh undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu yang lain iaitu Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Okey, contoh Hukum Kanun Melaka. Okey, pelajar-pelajar telah mempelajari
tentang hukum kanun Melaka ini pada masa kita belajar di tingkatan 4. Hukum kanun Melaka mempunyai 44 fasal yang membincangkan tentang jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan serta ekonomi. Seterusnya, pembentukan perlembagaan persekutuan juga berdasarkan Undang-Undang Inggeris, di mana Undang-Undang Inggeris ini diperkenalkan oleh British di negeri-negeri selat, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Undang-undang ini dipanggil Charter of Justice. Charter of Justice berdasarkan undang-undang yang digubal di England, di mana piagam yang sesuai dengan negeri-negeri selat sahaja diguna pakai. Contoh Charter of Justice 1807. Okey, Charter of Justice. Matlamat melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Kita lihat kandungan Charter of Justice yang diguna pakai di negeri-negeri selat. Okey, Charter of Justice 1 1807 memperuntukkan kewujudan mahkamah di Pulau Pinang. Charter of Justice 2 1826 menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Manakala Charter of Justice 3 1855 mewujudkan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Seterusnya, Undang-Undang Inggeris di Sarawak. Undang-Undang Inggeris di Sarawak dikenali sebagai The Sarawak Application of Law Ordinance 1949, menggunakan The Common Law of England, di mana badan penggubal undang-undang terdiri daripada Konsel Negeri ataupun Majlis Negeri. Konsel Negeri ini mengandungi 40 orang ahli yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Seterusnya, badan penggubal yang kedua ialah Majlis Tertinggi. Majlis ini diketuai oleh seorang gubernur dan dianggotai oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Keuangan dan Peguam Negara. Pada tahun 1959, Perlembagaan Sarawak telah menyerahkan kuasa mentadbir negeri kepada Majlis Tertinggi dan Konsel Negeri. Kita lihat pula Undang-Undang Inggeris di Sabah. Di Sabah, The Sabah Application of Laws Ordinance 1951, di mana pada tahun 1950 ditubuhkan Majlis Undangan dan Majlis Kerja. Majlis undangan ini memberikan kuasa kepada Gubernur untuk menggubal undang-undang. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula 1957 dan diteruskan 1963 menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Dalam sistem perlembagaan ini, Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okay, sekian dahulu untuk sesi pengajaran pada kali ini. Sekian, terima kasih.